28 yang saya bawa tu. 28. Cek balik rasanya bukan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam catatan saya 91. Nombor 3. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat 90. Yang 3 ke 91? Mandi sunat. Cetakan buku baru muka surat berapa? Cover depan sama tak yang dengan yang saya bawa baru tu? Lapik untuk? Oh, okey. Cetakan kelapan. Betul. Hak baru dapat tu mandi sunat, jumpa? 93. Sat buku depa buku baru. Jumpa tak? 93. Betul. Jadi cetakan tu sama dengan cetakan Muslimat. Cetakan saya cetakan kuno. Dulu color. Saya 91. Lari sikit. Okey. Mandi sunat. Baik. Dalam agama ni, mandi ni dia termasuk dalam perkara harus. Harus dalam syarak maknanya buat boleh, tak buat pun tak apa. Contoh, tisu ni ada kat tangan saya. Saya nak lap mata boleh, nak lap hidung boleh. Harus. Suka hati. Nak duduk atas kursi boleh, nak duduk atas meja boleh. Cuma nampak jauh sikit lah atas meja. Jadi benda tu dia tak ada satu keperluan mendesak. Ayat ada kat saya nak minum boleh, nak minum sagi pun boleh. Nama dia harus. Harus dalam syarak tak sama dengan harus dalam agama, dalam bahasa. Harus dalam bahasa maksudnya mesti. Kita haruslah buat sekian-sekian. Maknanya itu mesti buat. Jadi dia ada harus. Ada kalanya mandi ni dia jadi sunat. Ada kalanya mandi ni dia akan jadi wajib. Kita tengok beberapa benda yang kita sunat buat untuk mandi, untuk dapat pahala. Mandi sunat itu banyak. Antaranya mandi pada hari Jumaat bagi menghadiri sembahyang Jumaat, waktunya bermula daripada fajar sadiq, tetapi waktu afdal tatkala hampir hendak pergi sembahyang Jumaat. Baik. Mandi yang pertama nama dia adalah mandi untuk sembahyang Jumaat. Mandi untuk sembahyang Jumaat ni sunatnya bermula selepas daripada azan subuh, sembahyang subuh. Kalau kita ni kerja dekat Bailpah, daripada sini kita kena subuh on the way,
maka kita mandi awal 5.45 kita mandi dah. Maka bila kita mandi 5.45 sebelum masuk azan subuh, maka mandi tadi tidak boleh diklasifikasikan sebagai mandi sunat untuk Jumaat. Dia tak dapat pahala. Kalau kita mandi lepas subuh, contoh 7.30, sebab kita kerja pukul 9, 7.30 kita mandi, 7.8 je tu kita bertolak dan tempat kerja kita. Maka 7.30 tu kita boleh niat dah untuk aku mandi Jumaat. Atau sejurus selepas azan subuh kita mandi, boleh Jumaat. Dan mandi Jumaat dia berbeza dengan mandi untuk sembahyang hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Jumaat ni untuk sunat untuk orang pi Jumaat saja. Orang yang tak pi Jumaat, maka dia tak sunat mandi. Adapun sunat mandi juga untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ni bermula, maknanya daripada pukul azan subuh tu sampai sebelum Jumaat tu sunat. Tapi afdalnya dekat-dekat nak pergi. Saya nak pergi sembahyang pukul 10 Ustaz. Okey, sebelum tu hang mandi 9.45. Itu sunat dan paling afdal untuk kita sebelum kita pergi. Sebelum kita pergi. Adapun orang yang tak pergi, tak sunat. Boleh ke tak pergi Jumaat? Boleh. Ada 4 golongan dia tak payah pergi sembahyang Jumaat. Siapa dah yang pertama? Orang perempuan. Orang perempuan dia bukan tak payah pergi, dia tak wajib Jumaat. Kalau dia sembahyang, gugur tanggungjawab Jumaat dia, dia tak gugur tanggungjawab Zuhur dia, dia tak payah buat Zuhur. Bukti, contoh di tanah Arab. Kita pergi umrah, ramai geng-geng perempuan, geng muslimat semua awal lah. Mereka pergi dengar khutbah. Orang lelaki pun dengar khutbah. Tak lena. Padahal dia cakap Arab. Tu yang tu. Dengar khutbah tu. Kita cakap semua lena. Allah, pelik tu. Lena ada sekali saya pergi masjid tu, aircon tak ada. Aircon rosak. Dia boleh lena bawah tangga. Tangga tu, bawah tu dah lah. Hang duduk tengah pun panas. Dia duduk bawah tangga, berpeluh-peluh, lena. Lena. Tapi malam bila tak ada karen, TNB dia marah. Aku nak tidur, orang tak boleh dah. Tak tahu hampa ni buat kerja macam mana. Tiap-tiap bulan aku bayar. Staff tu kata, tadi encik sembahyang Jumaat, encik tidur boleh je. Tak ada aircon. Dia tak hantar mana? Saya tahu lah, saya tidur tepi cik. Kita geng lena. Waktu Jumaat. Maka orang perempuan kalau dia macam kat Mekah dia pergi sembahyang. Kita di Malaysia ni tak ada ke Ustaz? Kita orang perempuan pergi sembahyang. Bukan tak ada. Sebab orang lelaki ramai sangat. Orang lelaki pun sembahyang kat tepi jalan. Lapik dengan slipper. Sembahyang atas paper metro dengan sinar harian. Dulu lah. Lah metro tak ada dah. Sinar harian online je. Jadi sembahyang lah dia atas tar ke tu. Bawa sejadah bila dia main lambat. Makanya orang perempuan tak ada ruang nak sembahyang. Ada setengah masjid di Kedah mereka buat tazkirah lepas Jumaat. Sebab mereka cuti. Jadi lepas Jumaat mereka buat. Tapi ada tak geng-geng muslimat main dengar tazkirah. Jumaat selepas sembahyang Jumaat lepas khutbah baru ustaz tu buat. Boleh juga lah. Tak apa. Cuma orang perempuan dia tak diwajibkan untuk Jumaat. Walaupun dia tak wajib Jumaat, dia tak boleh berniaga selepas daripada azan kedua. Perniagaan tu tak sah. Boleh dia berniaga. Saya tak berniaga Ustaz. Isteri saya berniaga. Dengan anak perempuan saya balik pada sekolah tingkatan 2, dia berniaga tolong isteri saya. Boleh tak berniaga? Boleh. Syaratnya yang pergi beli orang yang tak payah sembahyang juga. Perempuan saja pergi beli. Kalau laki main beli, dia ada kemampuan untuk maki 8 kilo. Hang ni apa tak malu lah. Baik hang pakai baju kurung esok, boleh cakap ke tu boleh. Takut dia terajam berbakui soya kita semua habis jatuh. Gaduh pula. Berhenti Azad. Hang berniaga setengah jam ya nak khutbah dengan Jumaat. Bukan hang kaya kat Asia pun dia buat teruk ke tu. Cairo Amin pun berhenti sembahyang dia buat teruk. Dia kaya tak? Dia pun berhenti sembahyang, berniaga. Bapak nasi kandak berhenti. Belah-belah Tanjung tu, lain clear lah apa semua tu. Kampung Melayu ke apa, berhenti Jumaat, dia berhenti. Subaidah dekat Sungai Dua, dia tulis siap-siap dah. Dalam 10 minit sebelum azan, sejam, tak ingat lah. 30 minit sebelum azan, siapa beli, bayar siap-siap.
Sebab kami boleh tutup green, tutup toy. Tak yang belah tak bayar. Bayar awal. Tutup agak tapi duit dia tak ambil, dia ambil berat agak tu. Takut duit dia hilang. Nombor 2, tak payah sembahyang Jumaat, kanak-kanak. Budak-budak kecil yang tak akil balik lagi, maka dia tak wajib sembahyang Jumaat. Budak darjah 2 duk lari tak sembahyang Jumaat, kita tak payah cekak baju dia, awak tak pergi sembahyang Jumaat. Yang ketiga, tak payah sembahyang Jumaat siapa dia? Sakit di hospital, sakit di rumah, atau tak ada orang nak bawa dia. Anak-anak dia semua duduk di Kuala Lumpur, ada mesyuarat, dia tak boleh main. Bapak dia sembahyang Jumaat, dia seorang-seorang, bapak dia wheelchair. Orang tak bawa, dia tak lepi. Atau dia tidur di katil dekat hospital. Dia tak payah bawa tu, drip tu bawa habis sembahyang Jumaat usung tu, naik bas rapid tu, pelik pula orang tu. Maka digugurkan untuk Jumaat, bermakna kena sembahyang tak? Kena. Sembahyang apa? Sembahyang Zuhur kena sembahyang. Yang kata, Yahoo, tak payah sembahyang, tidur. Yang keempat, tak payah sembahyang Jumaat siapa dia? Musafir. Syarat musafir, dia mesti keluar rumah sebelum azan subuh. Ustaz, apa beza keluar azan subuh dengan sebelum subuh? Sebab hari Jumaat juga. Kalau Ustaz kata kat saya, dia keluar rumah sebelum azan maghrib hari Khamis, atau dia keluar rumah selepas azan maghrib hari Khamis, maka malam tu dah masuk Jumaat dah. Logik lah. Sebab Jumaat. Tapi yang kita bincang adalah subuh. Subuh ni tak kena mena dengan hari. Sebab pukul 5 pun Jumaat, 7 pagi pun Jumaat, 3 pagi pun Jumaat, 9 pagi pun Jumaat. Jadi apa beza antara perbahasan berkaitan subuh? Sepatutnya dia adalah perbahasan di kalangan atau waktu untuk maghrib. Persoalan ini dijawab oleh ulama kerana dia adalah khasaisul Jumu'ah, benda-benda yang khusus pada hari Jumaat. Imam Suyuti ada karang satu kitab, tajuk dia Khasaisul Jumu'ah, benda-benda yang khusus dibuat hanya pada hari Jumaat sahaja. Antaranya mewangikan masjid. Sunat siapa ada masjid, setiap hari Jumaat dia wangikan masjid. Kalau tok siak dia tak larat, boleh hire satu syarikat bersih ni, seminggu sekali dia pamai. 8 pagi dia pamai dekat 20 orang. Tengok masjid besar mana. Dia cuci masjid, wangikan masjid, dia dah banyak semua mana. Oh gitu ya. Sekarang ada jual alatan minyak macam pewangi tu, yang dia jenis bokaren, berasak masjid. Antara masjid yang kalau kita masuk daripada luar, kita parking kereta masuk, nak masuk dah, bau tu sangat menyenangkan. Level kondusif dia 700%. Masjid Negeri Pulau Pinang. Bila kita buka je, aroma tu sangat menenangkan. Memang menepati ciri-ciri masjid lah. Sunat dibuat pada hari Jumaat. Kalau dia buat hari-hari lain, sangat baik dan sangat bagus. Bila kita keluar, masuk balik, dulu ada masjid Bandar Baru, masjid Perda, masjid daerah tu. Masjid tu pun wangi juga. Ada syarikat-syarikat yang buat jenis minyak wangi tu, beratus-ratus wangi yang ada. Bila kita masuk je, kita rasa selesa. Macam tu lah sunat kita buat untuk masjid. Jadi golongan yang tak payah sembahyang tadi tu adalah golongan yang terakhir lah, golongan musafir tadi lah. Jadi kalau sebelum atau lepas Jumaat, kalau kita keluar pukul 9 pagi pi mana-mana, cukup waktu Zuhur kita exit sembahyang Zuhur, kemudian bangkit sembahyang jamak takdim untuk asar boleh. Kalau kita berjalan musafir lebih daripada 2 malam syarat dia. Jangan pergi rumah mak mentua 2 minit gitu pergi pula. Tak apa sebab apa hang qada. Sebab apa hang buat jamak kasar. Kita kan musafir dari dunia ke akhirat. Jadi ini kita ranjang pinggang. Dia berapa? Dia buat syiah. Syiah tak buat panggil pilih gitu. Tapi waktu yang afdal al-kala tadi. Adapun sembahyang hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, semua manusia hang bercadang pergi sembahyang ke, hang tu imam hari tu ke, atau hang tak ada nak pergi sembahyang ke sebab baby kecil menyusu kat rumah ke, atau baby hang masih merangkak ke tak sesuai pergi sembahyang ke, apa hal keadaan hang nak pergi tak mau pergi, hang main pasal sunat mandi. Saya tak boleh pergi sebab apa? Sebab dia buat order kek raya, kuih raya tak siap, pagi raya tu dengan mentega atas kepala. Hara rumah dia tu tak nampak macam raya. Sebab
Depa raya sehari awal contoh. Order nak kena siap. Pukul 9 pagi orang main rumah dia tak sembahyang raya lagi. Daripada semalam tak tidur. Maka orang ni pun sunat mandi. Supaya dia jangan jadi macam bini alien, rambut dia terpacak betul. Mandilah. Yang kedua. Kalau siapa pergi kerja, mandi awal lah. Pada pergi kerja kan, itu dia mandi awal. Kalau dia rasa mampu yang terbaik nak dapat pahala sunat, bawalah satu tuala kecil satu. Sampai kat masjid ada kemudahan untuk mandi, bilahlah badan sikit gitu. Pakai balik baju tadi tu. Tempat mandi tu semua pakai balik. Lak balik. Tak pakai sabun tak apa. Mandi dan dapat pahala sunat ya. Sebab dia keluar awal. Boleh. Sunat. Ni dia. Mandi pada 2 hari raya bagi yang mahu pergi sembahyang raya ataupun tidak. Siapa saja kita lah. Nak pergi ke tak pergi ke, sunat kita mandi. Waktunya bermula daripada tengah malam raya hingga terbenam matahari hari raya. Tetapi waktu yang afdal adalah selepas fajar shadiq, lepas subuh lah. Jadi sepanjang-panjang kita nak pergi sembahyang raya. Sembahyang raya boleh sembahyang sampai zuhur, boleh sembahyang raya. 10 boleh. Kata terlena, satu rumah terlena. 11.30 pagi baru bangun. Allah, habis raya kita. Penat puasa 30 hari. Lepas tu buat apa pagi raya tu? Bangkit 11.30, sembahyang solat sunat Aidil Fitri. Orang kata, hampa ni bida'ah sembahyang raya pukul 11. Tak, sebab aku terlena boleh. Yang bida'ah sembahyang pukul 5.30 petang. Tu ke bida'ah, tu bengong. Mandi kerana hendak minta sembahyang minta hujan. Orang panggil sembahyang minta hujan, panggil apa? Sembahyang apa? Istisqa. Sembahyang supaya Allah turunkan hujan. Afdalnya kena puasa dulu 3 hari. 3 hari sebelum tu pemerintah akan keluar kearahan. Mari wahai rakyat jelataku. Kita menari pula. Kita menari. Mari wahai rakyat, saya sebagai menteri nak abang, kita akan buat sembahyang 3 hari kita puasa dulu. Maka nak pergi sembahyang solat istisqa tu kena banyak istighfar, usung semua. Kambing yang ada, lembu yang ada, bawa mai sembahyang di situ. Tunjuk, ya Allah, tengoklah ya Allah, kami ni susah betul. Tengok ni lembu kami semua ni semua susah. Maka sunat kita mandi sebelum kita pergi. Dia cerita dia function yang melibatkan orang ramai, Islam kita bersih. Macam tu. Kalau kita tengok kan, semua tu melibatkan manusia. Tengok, sembahyang Jumaat jumpa orang ramai, sembahyang raya jumpa orang, sembahyang gerhana matahari jumpa orang, gerhana mandi selepas sembahyang mayat, mandi kerana memeluk agama Islam. Semua tu adalah benda yang melibatkan perjumpaan dengan orang. Termasuk gerhana matahari. Nombor 3 tengok. Nombor 4, mandi kerana gerhana matahari dan bulan, waktunya sebelum semasa berlakunya gerhana matahari. Sebelum kita nak pergi sembahyang gerhana matahari, masjid dah umum dah, sekian-sekian waktu kita sembahyang, kita mandi semua, kita pergi dalam keadaan yang istighfar dengan Allah. Takut sembahyang gerhana ni, Nabi takut. Bila berlaku gerhana, Nabi suka lari duduk dalam masjid. Sebab apa? Takut berlaku kiamat. Kalau apa-apa berlaku, Nabi berada dalam sembahyang. Sembahyang gerhana tu jadi panjang. Nabi sembahyang berjelor-jelor baca. Sebab apa? Sebab biar kalau jadi apa-apa tengah sembahyang. Rukuk pun panjang, sujud pun panjang, semua panjang betul. Sebab takut berlaku kiamat. Nabi ajak supaya lari. Nabi macam tu, kalau angin kuat ke apa, Nabi lari masuk dalam masjid. Nampak macam ada satu yang tak kena pada alam ni, Nabi lari masuk dalam masjid. Aisyah kata, kan seronok bila gelap ni hujan. Kami seronok. Kata Nabi SAW, aku tak tahu hujan yang turun, awan gelap yang datang tu adalah membawa hujan atau membawa azab. Macam mana kaum dulu-dulu kena. Kaum Samud, Nabi kaum Samud tu sama juga. Kaum Ma'ad, Nabi Allah Hud AS bawa main angin. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih.
Apabila mereka melihat kepulan awan hitam daripada jauh datang, mereka sangat gembira, seolah-olah mereka macam perli Nabi Hud. Alah, tengok nak hujan dah. Hang kata Tuhan nak bagi azab apa? Tengok Tuhan sayang kat kami. Cakap macam itulah perli. Tetapi bal huwa mastajaltum bihi, itu adalah mereka apa yang mereka minta disegerakan. Maknanya hampa yang nak azab tu mai. Maka itu nama dia gerhana mandi selepas memandikan mayat. Kalau kita terlibat dalam memandikan jenazah, sunat kita ni mandi. Sama ada kita ni terlibat secara langsung atau membantu. Macam arwah mak saya meninggal ni, orang yang mandikan tu dia panggil lah anak-anak tu mai tolong bantu mana-mana, jira ayak dan sebagainya. Bukan full version, tapi dia panggil lah anak-anak semua mai tolong. Ada anak kakak-kakak saya semua duduk full version lah. Maka sunat kita mandi. Mandi kerana memeluk Islam jika dia tidak berhadas besar. Tetapi jika dia hadas, maka mandinya mandi wajib. Tengok dia sebelum dia masuk Islam tu, dia ada hadas tak? Katalah dia tidak berhadas, maka dia mandi sunat sahaja. Tapi kalau dalam dia dah pernah berkeluarga, dah besar dan baru masuk Islam dan sebagainya, maka itu kita masuk dalam kategori wajib mandi. Wajib mandi. Kemudian yang seterusnya, mandi kerana pulih daripada gila. Selama ni gila, dia sembuh, maka sunat mandi. Tapi gila betul lah. Gila yang gila, bawa piring astro, bawa berus jamban duk jalan tengah jalan. Yang tak mandi 18 tahun, rambut bergetir-getir gitu, seluar duk pegang, minum ayak Milo berbuih semalam depan kedai. Jenis tu gila. Sebab apa hang mandi? Aku baru sembuh pada gila. Hang gila apa? Aku gila tukar spoket motor. Tu kan gila. Gila beli pinggan mangkuk. Gila tukar Tupperware. Gila buat collection Tupperware. Beli punya banyak Tupperware, tak tahu simpan sebab datang apa tak tahu. Tupperware punya banyak. Mana ayat dia? Manalah tahu bila rumah kita buat kenduri, nanti kita boleh bungkus bagi kat orang. Hak kenduri lah zaman Paramiswara, sampai lah tak buat kenduri. Hak banyaknya Tupperware kat rumah. Itulah kisah. Tu mazhab orang perempuan sama je. Semua manusia sama. Daripada Belgium sampai Singapura semua sama macam tu lah. Dia factory setting. Dia minat Tupperware. Banyak kali dah kena. Buka, ingat aiskrim Magnolia, ikan. Buka, begitu teruja sekali. Ingat aiskrim, buka-buka, serpihan ayam yang dipotong. Banyak kali kena scam. Jadi malaslah buka dah benda tu. Mandi kena mengerjakan ihram haji dan umrah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Semua tu adalah berkaitan dengan benda-benda berkaitan dengan haji dan umrah. Masa kita nak masuk kota Mekah dan Madinah, kita mandi. Biasanya kita naik flight, turun untuk umrah, kita masuk terus tu, kita mandi siap-siap di mana? Mandi KLIA siap-siap dah. Sebelum kita pakai ihram apa semua tu, mandi siap-siap boleh. Atau kita dah sampai ke Mekah semua dah, kita nak pergi ke Madinah, maka kita mandi siap-siap sebelum masuk kota Madinah. Semua tu adalah perkara-perkara sunat. Kemudian mandi tawaf, bermalam Muzdalifah, wukuf, mandi hendak melontar jamrah, semua tu berkaitan dengan haji. Baik, masuk kita dalam bab tayamum. Bab baru, nama dia adalah tayamum. Tayamum ni asal dia, kisah berlaku, punca dan sebab turun ayat tayamum ni. Sebelum kita masuk bab tayamum, satu hari Nabi SAW membawa rombongan. Dalam rombongan tu Zatul Riqa', peperangan Zatul Riqa' ni
Peperangan yang Nabi SAW pakai pakaian yang bertampung-tampung. Jalanlah dalam perang tu sampai di satu tempat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha sama juga isu macam sebelum ni, kehilangan rantai. Rantai Sayyidatina Aisyah ni 2 kali hilang. Satu ketika terjadi fitnatul ifki, satu lagi dalam kisah tayamum. Rantai ni dia kerap hilang. Sebab apa dia rantai ni dia kerap hilang? Sebab rantai yang dipakai oleh Aisyah bukanlah level pohkong dan kingkong. Dia benang, ada emas, tetapi yang mengikat antara dua tu dia bukanlah satu bahan yang kualiti. Sekadar benang, yang benang tu bila kena air mandi kering, kemampuan benang tu pun tak lama. Maka benang tu, rantai tu jatuh. Maka Nabi SAW dapat makluman daripada Aisyah. Maka Nabi kata kita berhenti sini, kita cari. Dalam duk cari cari mai, sahabat duk risau, kita tak jumpa lagi ni. Ayah tak ada kat sini. Aku risau lah pula. Kalau kena duduk sini malam-malam nanti, tidur esok pagi nak semayang. Concern sahabat ni semayang. Semayang. Dalam duk cari, Nabi bahagi grup. Grup A cari kawasan A, zon B, zon C. Apa cari apa nama rantai isteri aku, Aisyah radhiyallahu taala. Jadi sahabat-sahabat ni pun depa cari-cari tak jumpa. Depa kata kita pi bagi tahu. Kalau nak bagi tahu kat Nabi tak jalan, takkan nak bagi tahu kat Nabi. Isteri dia aku yang hilang entah tu. Kita jumpa Abu Bakar lah, kita report kat dia. Dia kata, Abu Bakar, tu tengok tu, Aisyah tu lah. Mereka cerita bukan reka. Macam mengadu lah. Beritahu kat bapak, habis settle ada hal ni, bahasa gitu lah. Kita duduk di sini, ayah tak ada. Kami nak abang Nabi pun jadi serba salah. Bisa abang kat Aisyah. Tinggal gelang-gelang rantai, bukan best pun, jom kita gerak lah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata Nabi tidur di paha aku, Abu Bakar main dekat aku. Abu Bakar main kat aku, dia tanya, hang tahu tak hang pasal lah ni? Pasal hang lah punca lah, orang tak boleh nak pergi mana semua. Ayat tak ada esok ni kawasan nak semayang. Kalau lambat Nabi suruh tidur sini, kami nak semayang kat mana apa semua. Dan Aisyah kata beberapa kali dia tak apalah marah anak dia. Orang lain berani marah, cari jadi kapiak. Marah isteri Nabi. Dia kata aku nak bangun tak boleh, nak gerak tak boleh sebab Nabi duduk tidur kat paha aku. Diam je lah aku. Dan di hujung ceramah, bahasa kita macam mudah abang boleh tiap betul lah. Sayyidina Abu Bakar cucuk beberapa kali. Hang ni pasal ni, dia macam marah anak dia. Hang lah ni macam tu lah. Sakit, Aisyah kata sakit. Abu Bakar tu dia cucuk tu sakit. Aku nak belah tak boleh. Nabi pun duduk tidur kat paha aku. Diam, betul je. Sehinggalah Nabi SAW bangun balik. Nabi tengok dah lambat, Nabi arahkan kami semua tidur di situ. Kami kata para sahabat tidur dalam keadaan yang dia terfikir lah macam mana esok ni. Maka apabila keesokannya datanglah turun ayat berkaitan dengan tayamum. Maka sahabat yang besar-besar dia pemain dekat keluarga Abu Bakar, dia kata, moga Allah berkati kamu dan keluarga kamu. Banyak hukum hakam dan ayat Quran turun disebabkan keberkatan keluarga kamu. Sebenarnya sengaja Allah Ta'ala dalam blueprint, dalam rancangan Allah Ta'ala, ayat tu nak turun. Ayat tu bukan turun sebab peristiwa. Ayat tu dah ada. Peristiwa itu ditakdirkan oleh Allah supaya ayat tu boleh turun. 30 juzuk Quran dah turun dah di langit dunia. Jibril AS akan pergi ambil bihasbil waqi', bertepatan dengan peristiwa yang berlaku. Jadi memang takdir Allah Ta'ala, dalam perancangan Allah Ta'ala, qada dan qadarnya, begitulah perancangannya tidur. Sehingga kami pun tayamum lah. Keesokannya Nabi ajak kami tayamum apa semua. Bungkus semua barang siap dah. Maka kami pun bergerak lah. Nak bergerak. Aku pun naik di atas unta. Bila unta tu bangun, rantai tu ada di bawah unta. Rantai tu ada bawah unta. Lepas tu cari tak jumpa. Unta ni, dia jenis itu. Dia kalau duduk satu tempat tu, dia suka duduk situ. Kita ni makruh semayang di tempat unta.
Kalau kita pergi Mekah kan, dia ada kawasan sembelihan unta apa semua. Katalah contoh pengembala unta tu, dia kalau nak sembahyang, dia jangan sembahyang di tempat unta tu. Sebab unta ni dia akan cuk parking. Kalau siapa duduk flat kan, dia suka cuk parking, dia panggil unta tu. Maksudnya mana dia duduk, di situ dia duduk. Kata tengah sembahyang tahiyat akhir, dia main, dia duduk atas kepala hang, lantak hang. Dia duduk macam tu, kemek mati ke apa boleh jadi ke. Maka makruh sembahyang di tempat unta terlalu duduk. Maka tu lot parking dia 076 jangan kacau orang tu. Tu dia punya. Kacau dia tak ambil tahu, dia duduk kat hang. Maka bila bangunnya unta tadi tu, kata Aisyah, rantai aku ada di bawah tu. Maka aku pun ambil dan pakai balik. Dia ada satu tu je. Nak ada orang kata tak payahlah pakai, kan rantai ni isu banyak, hilang lah, yang tu lain tu lah. Kita tak apalah, ada macam-macam, gelang tangan, subang yang tu yang ni. Aisyah ada satu tu je. Jadi dia ada nak pergi mana-mana orang perempuan ni, nak pakailah gelang-gelang tu, rantai tu. Ada buat tu lah, pakailah tu. Macam tu. Tayamum maksud ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka yang suci. Tengok apa dia yang suci. Tanah atau debunya merupakan bahan yang bersih dan mudah didapati di mana-mana. Tambahan pula, di dalam tanah dan debunya yang bersih itu terdapat unsur atau bahan yang boleh mematikan hama atau kuman. Oleh itu, tanah dijadikan bahan gantian air ketika mengerjakan tayamum, dan bahan asas yang dalam mensucikan adalah dalam menyucikan tempat terkena mughallazah, iaitu najis anjing dan babi serta keturunannya. Di antara hikmah sapu debu tanah yang bersih ke muka dan tangan semasa tayamum adalah untuk didik hati merendahkan diri, tidak pongah, sombong, kerana debu dan tanah itu adalah dianggap rendah tarafnya. Selain itu, untuk memperingatkan manusia tentang asal kejadian dan tempat simpanan sementara jasad setelah kembali ke rahmatullah. Tu ada beberapa hikmah tayamum lah. Sebab apa guna pasiak? Boleh je guna benda-benda lain. Nak guna rumput ke, nak guna daun ke, nak guna apa-apa, kertas ke apa-apa. Nak abakkan kita, asal kita adalah tanah. Supaya jangan sombong. Tanah tu lah kita ambil buah di muka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kita datang, kepada tanah kita akan kembali, dan daripada tanah lah kita akan dibangkitkan semula. Bermakna tayamum itu ada hikmah di sebaliknya. Dan di samping tu, dia juga ada kualiti yang sangat baik untuk menghapuskan kuman-kuman apabila terkena najis anjing dan babi. Ke muka dan kedua belah tangan. Yang ni dia punya fokus dia. Walau di mana hang luka, walau apa pun jadi kat dunia ni, mana-mana anggota yang kita tak boleh ambil uduk, maka kita mesti gantikan dua je. Tangan, muka dan tangan sahaja. Walaupun yang luka tu adalah kaki. Kaki kita aksiden, berbalut kaki, kaki kita tak boleh sampaikan ayak, maka tayamum muka dan kaki, muka dan tangan. Itu sahaja, kaki tak kena mengena. Kaki tak kena mengena. Sebagai gantian wuduk atau mandi wajib sahaja bagi mereka yang uzur sakit atau ketiadaan air dengan syarat-syarat dan niat yang tertentu. Jadi wuduk ni, tayamum ni bukan sahaja sebab tak ada ayak. Boleh jadi disebabkan ada ayak, tapi ayak tak boleh kena dekat dia. Doktor kata penyakit hang ni tak boleh kena ayak. Maka kita, walaupun kita tak kena mengena dengan ada ayak berlambak, maka boleh kita tayamum. Atau doktor kata kalau kena ayak lambat sembuh, sebab ini kesan luka. Dia jadi mengelembung tu kena ayak panas, dia kena bagi kering selalu. Kalau lah basah, dia jadi lambat. Maka orang ini dibenarkan untuk ambil tayamum kerana dikhawatiri mudarat dia lebih besar. Maka boleh ganti dengan tayamum.
Atau ketiada air dengan syarat-syarat. Ataupun ada air, bukan tak ada, tapi cukup untuk minum sahaja. Ketika banjir, contoh banjir, ada ketika banjir, apa nama, air, ada air, tapi air untuk minum je, tak banyak air yang ada, maka utamakan untuk minum, kerana wuduk kita boleh ganti dengan tayamum. Minum tak boleh ganti dengan tayamum. Cari mati keras, maka pasir dulu. Tadi tak boleh. Maka Allah mudah kita. Baik, sebab yang mengharuskan tayamum ada, okey. Apabila tiada air atau ada air tapi hanya cukup untuk keperluan minum dan sebagainya, ada sikit sangat dah, air tu, botol mineral tu untuk minum sahaja, maka kita tak payah ambil air tu untuk wuduk, kita gantikan dengan tayamum. Nombor 2, ada keuzuran guna air. Macam saya cerita tadi lah, luka, sakit, tak boleh kena air atau kena air jadi lambat sembuh, maka kesemua itu diizinkan oleh syarak supaya kita tak perlu menggunakan air, kita hanya menggunakan tayamum. Okey, syarat tayamum. Yang pertama, mesti masuk waktu sembahyang. 12.30 tak masuk Zuhur, tak boleh tayamum siap-siap, batal tayamum kita. Tak guna tayamum tu, dia jadi macam tak faedah. Kita kena tunggu masuk waktu baru kita tayamum. Sama juga takbiratul ihram, mesti masuk waktu. Daripada alif sampai ra mesti masuk dalam waktu. Allah, alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra, 8. Allahu Akbar. Bila nak sebut tu, dia mesti masuk waktu. Contoh, maghrib masuk pukul 7. Tapi dia takbir 7.59, lagi 10 saat lagi. Allahu Akbar. Masa dia sebut kaf tu, Allahu Akbar, azan. 6.59. 7.59 lambat sangat. 6.59 kata lagi 10 saat nak masuk waktu, dia takbir dah Allah, tapi masa dia sebut Allah tu baru azan, maka sembahyang dia tak sah. Dia kena tunggu masuk waktu. Sama tayamum. Saya sama tayamum tu berbeza dengan wuduk. Di sini wuduk boleh ambil awal, bahkan wuduk boleh kekal daripada satu sembahyang ke satu sembahyang yang lain. Yang kedua, dengan tanah yang suci tidak bercampur dengan kapur, pasir atau belum lagi digunakan mustakmal. Dengan tanah suci. Kalau kita di Kidaf ni, banyaklah ada tanah-tanah yang suci, yang di tepi-tepi tu kita boleh ambil. Bukan butiran pasir tu, tanah kita boleh ambil. Saya cadang, kalau boleh kita carilah debu tayamum. Sekarang kan ada debu tayamum, ada jual kan. Beli satu, simpan. Sakit demam ni kita bukan boleh tentu. Ataupun kita beli simpan, boleh bantu kawan-kawan kita. Kita pergi ziarah dia, dia pun duduk selalu semayang, nak pergi cari debu pasir atau mana, kita beli kat dia. Nanti kita cerita macam mana kita nak tayamum tu dengan pakai debu tanah tadi tu. Yang ketiga, atau yang belum lagi digunakan. Debu tu kita dah ambil dah. Debu tu kita ambil. Kemudian kita dah guna untuk muka dah. Kemudian kita tepuk di lokasi yang sama, padahal kita dah guna dalam kawasan tu, maka tak boleh. Saya kita ajak, kita bahagi dua debu tu, senang kita nak buat. Sudah yakin tiada air setelah puas dicari selepas masuk waktu sembahyang, kecuali tayamum kerana sakit. Jadi tak ada air ni, kita kena pasti dan yakin. Maknanya seluruh kawasan perumahan kita tak ada air. Seluruh kawasan yang banyak tak ada. Jangan rumah kita seorang ni tak ada, sebab kita tak bayar duit. PBA potong. Kok tak ada, tayamum lah. Tapi kawan sebelah duduk besar kereta. Kalau rumah kita tak ada air, rumah sebelah ada, maka kita kena pergi ambil kat dia. Tak ada dengan air, boleh tak aku ambil air untuk ambil wuduk? Boleh. Bawa balik rumah. Kita boleh lah ambil part depan.
Isteri tak nak ambil susah, ambil air dalam botol mineral besar ke atau tadahan air, bawa balik rumah. Maka kena cari. Kalau flat, tanya tingkat atas dalam grup, rumah apa ada air tak? Rumah kami tekanan, rumah kami, flat kami tingkat 25. Jadi air tak naik sebab tekanan pam dia rosak. Lepas tu geng-geng kat bawah tu depa dalam grup kami, rumah kami ada tingkat 1, tingkat 2. Kat surau pun ada. Maka orang yang tingkat 25 wajib turun pi ambil air sembahyang di surau, naik di sembahyang. Sehingga water pump tu elok. Ataupun tak ada air bawa naik di atas untuk ambil uduk. Maknanya kena usaha cari, bukan rumah kita seorang sahaja dan kita buka air tak ada, maka terus kita pun pakai demam tadi. Kecuali orang tu dia sakit. Sakit dia tak boleh kena air, dia tayamum air ada je. Tapi dia tak perlu tunggu sebab sampai tak ada air. Yang seterusnya adalah ada air tapi dia tak boleh guna air tu. Ada aja air tapi dia tak boleh guna. Kerana beberapa sebab. Pertama, sakit atau cedera yang tidak boleh kena air seperti luka dan sebagainya yang ditakuti bahaya pada anggota badan jika kena air. Sama ada hilang nyawa atau tambah sakit atau lambat sembuh atau hilang manfaat anggota seperti lemah dan menimbulkan cacat. Apa-apa lah. Air tu ada, tapi itulah bila kena air jadi lambat. Jadi daripada sebulan, dia 3 bulan baru sembuh. Kena air boleh, tapi bila kena air ni, lepas sembuh ni doktor kata tangan ni jadi tak kuat dah. Jadi lembik, tulang jadi lembik lah. Sebab penyakit ni air serap masuk air ke apa-apa lah. Maka tak payah juga. Atau menimbulkan cacat parut keji pada anggota yang biasa nampak ada di muka. Kalau kena air, memang dia jadi parut ni, jadi parut yang kekal. Doktor kata muka hang ni biar jangan bagi kena air kat sini, dia sampai dia kering betul. Kalau kena aja air, nanti dia akan tanda lekat di sini, nampak macam polis ibu, macam gangster pukul orang. Jadi tak sesuai. Kawasan yang selalu nampak. Tapi kalau dia dekat hujung siku ni, yang orang tak nampak, tak apa, kena air. Sebab di situ kawasan yang orang jarang lihat, boleh. Kawasan yang orang selalu lihat, boleh menyebabkan keji pada permukaan, terutama wajah lah yang mudah abang. Macam tu. Ketiadaan air atau ada yang terlalu sikit dan diperlukan untuk minum diri sendiri atau minum manusia dan binatang yang dihormati dan dilindungi nyawanya. Kata Imam Abu Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi menyebut 2 jenis binatang yang tidak dihormati, iaitu anjing bengkeng dan babi. Dan 4 jenis manusia yang tidak dihormati, iaitu orang yang meninggal sembahyang setelah disuruh dan diminta taubat, orang berzina yang berkahwin, murtad dan kafir harbi. Jadi kalau ada ayat, kita utamakanlah manusia ke, binatang ke dan sebagainya, kita utamakan. Sebab kita boleh ganti dengan tayamum. Benda tu melibatkan nyawa. Walaupun keperluan itu untuk masa akan datang seperti perjalanan masih jauh. Ayat tu ada. Tapi tak tahulah ke depan ni kita tak tahu ada ayat ke tak ada. Orang kampung sini abang, nanti dalam 2 jam lagi memang tak ada ayat lah. Ayat ni je ada. Maka start daripada saat tu tak payah guna dah ayat tu untuk ambil uduk. Kita tayamum daripada awal. Ayat tu simpan untuk minum macam. Dihilangkan najis terlebih dahulu daripada badan jika ada sebelum bertayamum. Biasalah macam uduk juga. Baik, rukun dan cara. Niat dilakukan pada permulaan memindahkan tebu ke tempat. Saya cakap, lepas tu kita tengok cara dia. Debu tu, kita ambil debu tu, buh di sini. Buh di satu lokasi. Katalah debu tu ada kat tangan kita. Kita tabuk debu tu, tabuk macam tu. Ini adalah syarat sahaja. Dia bukan macam ambil uduk mesti kena semua tempat dah. Dia syarat je. Sebab tu niat dia
nawaitu tayammuma listibahatis salah. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan aku semayang. Maknanya syarat sahaja. Dia bukan mesti kena semua tempat. Sebab tu syarat aja. Ambil debu, bubur dekat semua kawasan sini. Okey. Jadi kita ada option. Sama bahagi dua. Debu tu kita agak-agak lah. Tak potongan tangan pun tak apa. Kita bahagi. Bahagian ni muka, bahagian ni tangan. Kita bahagi siap-siap. Ada jam, ada cincin, ada gelang, ada jam. Semua kita buka. Buka, buat macam ni. Saya buat dulu, kita tengok. Sekejap saya minta kita semua buat. Ambil debu ni, tangan kita kosong, tak ada apa dah. Masa ni syarat mula-mula masuk waktu semayang. Sekarang fokus saya buat dulu, jangan buat lagi. Fokus saya buat dulu. Mula masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, tidididit, bunyi jam. Jam tu kita buat tangan kita bersih dah, kita buh di sini. Ambil, ada debu kat tangan. Sunat nipiskan dia. Sunat nipiskan dia lah. Ambil pun tak banyak, buang pula nipis. Ada sikit lah balance kat tangan kita. Maka apa kita buat? Ni tempat mula tumbuh rambut, macam uduk juga, letak di muka macam ni. Pedapkan ke semua tangan kat muka. Kita ingat di hati kita, nawaitu tayammuma listibahatis salah. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan aku semayang. Letak macam ni, tarik sekali je. Tarik macam tu, khalas. Tak payah gosok. Sekali jalan je. Saya ulang sekali lagi. Ada yang ni apa debu kat sini, tangan dah bersih dah, letak saya tangan. Tak, sunat nipiskan debu. Sunat juga kata bismillah masa kita letak tadi tu. Macam uduk lah, nipiskan sikit, ada sikit kat tangan. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan aku sembahyang kerana Allah Ta'ala tarik. Sini kena tak kena, ada bahagian tak kena, celahan jari, semua tak ada masalah. Habis. Jadi balance ni tangan ni apa? Mustakmal. Sudah diguna, buang. Sini sudah diguna, guna bahagian yang tak diguna di atas. Kosong dah kan, tangan tak ada debu dah apa semua dah. Muka dah okey dah. Sekarang tangan. Ambil tangan sini, tak sini. Ha, ni yang paling penting, tangan. Dua tangan. Kita mula dengan kanan. Jam kena buka lah. Contoh ni. Ini mula dengan tangan. Kanan. Tangan kanan kita nak buat dulu. Ini tangan kiri. Bawa belakang. Bawa belakang. Tengok ni ya. Ni. Dua benda. Bawa di atas. Biar dia kena di hujung kuku. Lepas tu jalankan dia. Sini tak kena. Jalankan dia. Bagi kena belakang gitu. Pusing tangan yang sedang ditayamum. Jangan pusing tangan ni. Balik awal. Pusing tangan yang sedang ditayamum. Jalan ni yang penting ni. Di hujung ni. Hujung sama hujung tak kena. Zap. Sebab tadi dia tak kena. Sebab tadi dia tak kena jalan. Kemudian tangan ni selesai dah. Selesai. Debu kat tangan ni ada lagi tak? Ada? Tak guna lagi kan? Kita balas tangan ni pula. Bawa di atas. Jalan kutu sekali sampai hujung, pusing tangan yang sedang ditayamum. Zap. Tutup balik. Jalan kutu, dia ni bersentuh dengan dia ni. Siang. Macam pedang. Cing. Sekarang kita dah habis dah kan? Buang semua balik. Satu tayamum, satu semayang. Beberapa semayang sunat. Semayang isyak dan semayang tarawih 20 rakaat boleh. Pakai tayamum yang sama. Kita macam tu lah. Dia mudah. Dia tak payah kumuk. Buat kumuk lama hari jawab dia. Keras saja gitu kan. Dan ustaz kata tak, dua tu ya. Walaupun balut tu kaki, itu je. Dia tak guna apa. Sebab ini adalah emergency untuk mengharuskan kes terpencil. Dia memudahkan, dia tak susah ke orang, mudah macam tu. Mandi wajib pun macam ni juga. Kita nak kena mandi wajib, tapi yang tak ada, macam ni juga. Tak payah bubur pasir, berguling gitu. Tahu buat apa ni? Mandi wajib. Bukan. Itu memalukan.
Sekali lagi kita buat. Sekarang kita buat pula. Anak-anak tahfiz pun kita boleh buat sama-sama. Sinting tangan nampak dulu. Siapa ada jam ke apa contoh, kita buka, kita memudahkan semua tak tu. Okey. Letak dulu. Mula-mula syarat dia apa? Mesti masuk waktu semayang. Letak tangan kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara sunat. Kemudian sunat kedua, nipiskan debu. Jangan nipis kat dalam ni. Sebab jadi mustakmal nanti. Sebab kita dah pegang. Bodi luar. Ada dekat tangan kita ni, letak ni di ujung. Maksudnya dia kena. Semua tempat tu dia kena. Tak pedap kat muka kita ni. Niat saja aku ambil wuduk, saja aku bertayamum untuk mengharuskan aku semayang. Tarik wuduk sampai bawah. Selesai muka. Buang semua debu. Yang buang kepala kawan. Buang kepala kawan. Sekarang cari kawasan yang tidak ditepuk lagi. Kosong lagi kan. Tepuk pula di situ. Dua tangan. Kita mula sunat mula dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri ke belakang dulu. Tangan kiri. Angkat tangan kiri dah. Kiri bodi belakang kanan. Bodi atas. Sebab kita nak daripada awal. Nak kena bodi atas. Tangan kiri ni duduk di puncak macam ni. Bagi dia turun. Gitu. Sebab bila dia buat aku ni jadi pening. Kiri kanan. Kanan kiri. Ultraman tu. Sini. Bodi atas. Jalan. Boleh. Bodi atas. Jalan turun. Turun macam pancikat tu. Sampai mana? Sampai siku hujung tu lah. Pusing tangan yang sedang ditayamum. Pusing tangan tu. Tadi belakang habis dah. Sekarang depan pula. Depan dia berselisih antara dua yang tadi tak kena gitu. Hujung. Selisih. Jadi sekali lagi. Jangan tapak tangan ke tapak tangan jangan sentuh. Ini tak ada kena-mengena sebab sini dah sentuh dah. Sebab dia dah ada kat sini. Yang tak kena lagi belakang ni, sini yang tak kena. Sekali lagi kita jalan. Kanan, kiri di atas. Kanan yang makan nasi ni kita jalan. Macam anak saya ubat pula kalau buat. Kan? Jalan gitu. Bagi dia kena semua kawasan. Ada sikit-sikit tak kena tak apa. Syarat je. Pusing. Pusing jalan balik. Betul? Jalan. Hujung jari dengan hujung jari ni. Hujung tepi-tepi. Sebab tengah dah ada. Tepi macam ni. Zap gitu. Tepi. Sini belakang ni dah kena. Jadi masa belakang ni sini je. Belakang jari ni tak kena lagi sebab masa kita jalan di sini dia tak kena. Jadi bila kita pusing kita main balik, belakang ni dia kena. Jari ni dengan jari ni. Sebab masa jalan sini dia tak kena. Dia tak ada dalam track. Dia track asing. Jadi kita pusing dia kena. Jadi semua bahagian kena. Depan kena, belakang kena, bawah kena, ujung ni kita bagi kena. Jadi yang ni pula kita buat kat dia pula lagi. Pusing pula di sini. Jalan gitu. Pusing gitu. Jalan gitu. Pusing ke dia macam tu. Khalas. Boleh semayang? Boleh semayang zuhur. Sagi asar, buat lagi macam tu. Sagi maghrib, buat lagi macam tu. Orang duduk di katil hospital senang tak buat? Senang je. Tempat dia makan tu kan. Tuang atas tu. Tuang sikit tak apa. Tak payah mesti banyak. Lagi ada debu kat tangan. Sikit tak? Tu. Buat aku tu. Saya difahamkan. GH lah. Tak tahu. Saya rasa semua hospital ada. Macam kalau tentera, dia ada kagat. Kalau polis, dia ada BAKA, Badan Kebajikan Agama. Saya difahamkan hospital ada satu tim agama. Saya pergi ceramah di hospital, dia kata lah. Mereka macam akan ingatkan pesakit Muslim ni pasal semayang. Dia ada catatan dia pula. Berapa waktu hang tak semayang. 3 hari hang tidur, 15 hari waktu tak semayang. Hang sakit macam ni. Dah hujung tu kita boleh tanya, dia bagi tahu. Ada berapa waktu yang kita tak semayang anggaran, dia boleh abang kita. Dia boleh tolong peringat. Adalah. Saya tak pasti adakah semua hospital ada atau tak ada. Saya tak ada.
Kalau ada, saya kata itulah langkah yang baik lah, memudahkan orang. Tapi misi nak ambil sembahyang boleh tak? Boleh, kena pakai sarung tangan lah. Melainkan tu adalah bapak dia. Bapak dia tak apalah, ambil sembahyang ke tu. Dia katalah kita time tapi kita tersalah lah. Datang ustaz tunjuk macam tu mas kan. Jadi macam mana tu? Kalau kita macam buat betul je lah. Kita tak tahu. Kita nak tayamum juga. janji kena. Ini salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Kalau ada cara lain yang boleh kena semua, boleh guna, tak apa. Dia tak ada lah kata lepas kita guna kan kita buat macam tu. Kita buat macam tu. Sebab dia tak payah masuk ke celah-celah jari sebenarnya tak payah. Sebab dia kaedah dia kita faham. Syarat je. Janji ada. Macam kita ada satu pertandingan mewarna. Kami nak bagi hadiah budak 4 tahun, 5 tahun. Janji hang color ya. Janji hang color lah. Ada lah color. Bukan tak ada terus. Tapi kalau hang tak kosong, tak payah nak bagi mereka. Ada lah color merepek-merepek pun janji color lah. Janji ada color. Maknanya Allah nak ada kesungguhan pada kita. Walaupun tak kena semua lokasi. Sebab kita dah kurangkan debu tu. Debu tak banyak pun. Ada yang belen-belen tu dia duduk rolling macam tu je. Tak apa. Itu memang Allah nak mudahkan kita. Sebab orang tu dalam keadaan sakit. Atau tak ada ayak sebab-sebab tadi itulah. Maka dia memudahkan urusan untuk orang-orang yang nak buat ibadat. Allah tak mau disebabkan sakit orang tu jadi bara nak ibadat susah. Bahaya lah Islam ni sakit pun dipaksa kau ambil uduk lah banyak cerita. Maka dia jadi malas nak ibadat. Maka Islam memudahkan urusan dia untuk beribadat. Okey. Ya. Okey. Kalau kita jumpa ayat sebelum takbir. Contoh kita duk buat ke tu. Pai ayat tu bunyi. Bunyi. Tadi kita buka, kita lupa tutup, ayat dia keluar mai dah. Maka iza ja'al ma fa batala tayammum. Apabila hadir air, maka tayamum kamu batal. Selagi belum takbir. Katalah kita bersejadah dah. Allah tak masuk sembahyang lagi, sembahyang masuk dekat ra. Allahu akbar baru masuk sembahyang. Allah, anak kita, mak lori ayat mai dah. Maka sembahyang tayamum kita batal. Kita ambil ayat di bawah tu, bonek balik sembahyang. Sebab lori ayat mai dah. Melainkan Allahu akbar, mak lori ayat mai, tak kan. Sebab dah masuk sembahyang dah. Kalau kita dah sembahyang, kita tak payah qada. Tak payah qada sebab dia memang adalah memang ikut lunas. Dia punya SOP dia tu yang Tuhan suruh tu betul lah. Selagi kita tak takbir atau kita dalam perjalanan baru bersejadah, baru nak apa pakai serban ke apa contoh, maka wuduk tayamum kita tu jadi batal. Okey. Rukun dan cara tayamum kita akan cerita dalam siri akan datang. Macam mana kita buat tadi tu, dia detailkan satu-satu baliklah dekat kita. Okey, nanti kita akan jumpa perkara batal tayamum, hukum hakam berkaitan dengan tayamum, cara berhadap besar tayamum, perkara semayang yang wajib diulang, berkaitan dengan balutan waktu semayang. Habis toharah tu baru dia masuk dalam sembahyang pula. Kan kita tak sembahyang lagi, baru ambil wudu je. Ustaz, satu nak tanya. Kita belak tak sebelum kita nak tayamum, kita belak tak anggota kita pasal tu. Kan kita nak tayamum tu nak ganti di tempat yang Kita lap dulu. kita belak. Lap dulu. Lap tu biasanya kalau biasa dia makruh. Kita biar wuduk tu dikeringkan sendiri tu sunat. Tapi bila kita nak ambil tayamum, kita lapkan muka kita bagi kering lah sikit baru kita buat. Tidak bertepuk-tepuk. Tapi bertepuk-tepuk pula muka kita tu. Dengan debu dan pasir gitu. Okey. Tak ada apa, kita jumpa dalam siri akan datang nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi.
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cool.